Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Kembali lagi kita dalam podcast Anak Sarawak Panas. Kita membincangkan isu-isu semasa yang sedang panas berlaku di seluruh Malaysia. Jadi sebelum kita teruskan, saya mewakili tim podcast Anak Sarawak PMSUM ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina, Gong Xi Fa Cai, Sinin Kuala kepada sahabat-sahabat yang sedang menyambut Tahun Baru Cina. Semoga di Tahun Baru Cina ini anda dan keluarga anda dapat berkumpul bersama-sama meraihkan Tahun Baru Cina di kampung halaman anda. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita terus kepada topik yang hangat diperkatakan, topik yang dibincangkan di seluruh media sosial, mungkin kita orang Nangga, ada di Facebook, ada di Twitter, X kini tu, ada di Instagram juga, adalah tentang kes Nick Allen. Jadi untuk kita kupas kes Nick Allen tu, sebab mungkin kita orang Nangga, people ataupun orang akan mention yang kes Nick Allen tu akan menghilangkan kuasa mahkamah syariah. Jadi kita mau tengok, kita mau ulas, kita mau dalami benar-benar, adakah betul bila kes Nick Allen tu terjadi, adakah mahkamah syariah kita akan hilang kuasa. Oleh itu kita menjemput tetamu jemputan kita, saudara Arif Adam. Boleh memperkenalkan diri? Hello, Assalamualaikum. Nama kami Arif Adam bin Pataul Arifin, selalu ditunggas sebagai Adam. Dan kini tu merupakan pelajar tahun akhir lah dalam Fakulti Undang-Undang di Universiti Maya. Jadi untuk malam tu membedakan kita berceritalah berkenaan dengan perundangan. Tapi bagi kami lebih prefer untuk bercerita dalam landscape seorang public untuk memahamkan public apa yang undang-undang. Bila kita faham basic konsep of perundangan, senang kita menilai sendirilah kewajaran sesuatu penghakiman yang berlaku. Jadi daripada kami. Okey. Jadi sebelum kita dive deeper ataupun go deeper into yang kes Nick Allen yang kita mau bincangkan pada malam tu, kami rasa bagus untuk penonton-penonton faham dulu kronologi apakah yang sebenarnya berlaku sampainya jadi sangat besar yang diperkatakan oleh masyarakat pada hari itu. Okey, kita tengok first kali adalah 25 Mei 2022 apabila Nick Allen memfailkan notis usul cabar perkara dalam Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Maksudnya Nick Allen dan pempetition lain memfailkan untuk mencabar di Kanun Jenayah Syariah Kelantan tu di Mahkamah Persekutuan memastikan adakahnya sah ataupun sah di untuk dilaksanakan atau untuk dibuat di negeri Kelantan sendiri. Dan pada 9 Februari, Jumaat lepas, kami silap, keputusan 81 di Mahkamah Persekutuan memperuntukkan bahawa 16 daripada 18 seksyen yang dicabar ataupun konten dalam jenayah syariah Kelantan yang dicabar adalah tidak sah untuk dijadikan sebagai undang-undang dan untuk dipraktiskanlah undang-undang tersebut. Jadi mungkin di Adam boleh terangkan mungkin dari segi layman lah macam ni ataupun apa sebenarnya yang berlaku untuk cabaran kanun jenayah syariah di Kelantan. Okey, terima kasih Awang untuk sedikit kronologi ya. Jadi bila kita tengok kronologi sebenarnya ia berkaitan dengan mencari garis sempadan lah di antara perundangan syariah dengan perundangan sivil. Okey, untuk kita faham, untuk jenayah lah, kita ada dua set perundangan. Yang pertama, undang-undang syariah. Di bawah yang kita tengok lah, kalau di Kelantan kita ada Enactment Jenayah Kelantan versi Kelantan. Dan yang kedua, kita ada undang-undang persekutuan. Jadi, untuk kita tengok, bila kita tengok siapakah yang menggubal enactment jenayah di Kelantan ia digubal oleh DUN, Dewan Undangan Negeri Kelantan. Okey, DUN nya peringkat negeri sahaja. Untuk undang-undang persekutuan ia digubal di peringkat parlimen. Jadi di dalam kes Nick Allen tu sebenarnya berlaku pertembungan
apabila kita sudah ada undang-undang di peringkat DUN dan pada masa yang sama kita ada juga undang-undang yang sama juga in terms of hukuman apa semua yang tadi kan, peruntukan di bawah section di bawah undang-undang persekutuan, disia berlaku pertindihan section. Jadi ialah cabaran yang dikemukakan oleh Nick Allen lah. Sekiranya berlaku sesuatu isu, kita perlu ikut yang ni sebenarnya. Adakah kita perlu ikut undang-undang yang digubal di DUN ataupun kita ikut undang-undang yang digubal di peringkat persekutuan? Sebab yang kita tengok nama kes ialah yang Nick Allen bersama anaknya melawan kerajaan negeri Kelantan. Sebab kerajaan negeri Kelantan lah yang menggubal undang-undang di bawah enactment jenayah Islam yang tadi untuk Kelantan pun. Okey. Sebab untuk undang-undang sivil nya memang berlandaskan dengan nya memang apa orang kata tadi, nya memang dibahaskan, digubal di dalam parlimen, dan untuk kuasa undang-undang syariah nya tertakluk kepada Dewan Undangan Negeri masing-masing. Maksudnya berbalik kepada negeri-negeri ialah untuk discuss, untuk construct nya punya undang-undang ya. Sebab ya kalau kita tengok undang-undang negeri di Kelantan nya akan berbeza sedikitlah dengan Sarawak, nya akan berbeza sedikitlah dengan Terengganu dan sebagainya. Sebab nya ada ada macam orang kata tadi nak bidang kuasa yang berlainan yang berlaku. Tetapi bila berlaku pertindihannya yang menjadi isunya kelak lah. Ya secara ringkasnya apa yang berlaku kena tu. Isu berkenaan dengan pertindihan kuasa. Faham. Maksudnya kini tu mun mok senang faham lah di Badan Perundangan Negeri ataupun di Dewan Undangan Negeri SIDA ada kuasa Kediri. Di peringkat persekutuan Parlimen ada kuasa Kediri gubal undang-undang. Jadi seorang boleh mengatasi seorang dalam bidang kuasa masing-masing. Macam ya? Yes, betul. Nya boleh. Sebab yang dalam perundangan kita nenggaya advice. So bila ada sesuatu yang memang sudah termaktub pun di dalam undang-undang sivil dan undang-undang sivil yang berlandaskan dengan perlembagaan, jadi anything yang bertindih yang mesti berbalik kepada undang-undang sivil dulu. Apa-apa yang bertindih ya siapa lah, no issue. Sekiranya yang bertindih terpaksalah tadi undang-undang syariah tadi diketepikan memandangkan berlaku pertindihan kuasa, jadi pertindihan peruntukannya macamnya. Tapi saudara Adam, apa yang kami perhatikan lah mun kami pergi ke media sosial, sebab mun kita mau tahu daripada 20 section yang SIDA mau check whethernya sah atau si sah, yang di akhirnya 2 ditarik balik oleh Nick Allen dan berpetition. Jadi kita tinggal 18, tapi 2 sah dan 16 lagi adalah section yang tidak sah lah, sebab mungkin sudah terdapat di persekutuan, mungkin ia di bawah jenayah, bukan di bawah kuasa negeri. Tapi ada satu benda yang mengkonsernkan atau membimbangkan terutamanya masyarakat Islam. Adakah dengan permulaan kita menjadikan 16 section tu tidak sah, di akhirnya sebab di negeri-negeri lain pun ada section-section yang sama di bawah enactment syariah negeri masing-masing. Adakah ini satu permulaan kepada hilangnya ataupun berkurangnya kuasa mahkamah syariah tersebut? Sebab 16 dah tidak sah, benda yang sama ada di negeri lain, enactment syariah lain. Jadi kami pun sebagai orang Islam, kami mahu tahu sebenarnya ada apa sebenarnya. Perlukah kami bimbang ataupun perlukah kami sebenarnya rasa okey dengan apa yang terjadi itu? Okey, pertama sekali kita perlu tengok dulu apa yang dikatakan telah dicabarlah di bawah 16 section di bawah enactment jenayah Islam di Kelantan ya. Pertama kalau kita tengok kita ada dakwaan palsu, dekat yang kita ada liwat, gangguan seksual, judi, dan yang mungkin di pihak awam kelak boleh paparkanlah ke 16 yang telah diperuntukkan sebagai dicabai tadi. Bila kita tengok ke 16 peruntukan ya, 16 peruntukan tadi seperti yang awang kata tadi memang ada dalam sivil dan sememangnya memang akan wujud juga lah di enactment negeri-negeri lain juga. Dan yang paling penting, sekiranya berlaku pertindihan, yes,
kita memang perlu untuk membuat satu keputusan memilih perundangan mana yang sesuai untuk diaplikasikan. Dan sekiranya di Kelantan kan bahawa dakwaan palsu tadi lebih sesuai untuk dibicarakan di mahkamah sipil, dan enactment jenayah di negeri-negeri lain, misal kata Terengganu ke Sarawak ke, in the end sekiranya ada orang bangkitkanlah isu yang sama, nya akan boleh orang kata mengikatlah bahawa akan boleh dicabar kelak di negeri-negeri lain macam ya. Jadi sebenarnya benda tu bukan sesuatu yang kita perlu rungsingkan sangatlah, sebab in the end nya berbalik kepada kita faham sih bahawa sistem perundangan kita adalah untuk memberi didikan kepada masyarakat kita. Kalau kita tengok undang-undang syariah nya ada 3. Kita ada hudud, kita ada kisas, kita ada ta'zir. Hudud dan kisasnya adalah hukuman yang merupakan perintah Allah, kita boleh persoalkanlah hukumannya kelak. Tapi takzir ia adalah hukuman ataupun perundangan yang dibuat oleh manusia. Dan untuk makluman, sehingga setakat hari itu Malaysia hanya mengamalkan hukuman takzir saja di bawah enactment yang digubal oleh negeri masing-masing, oleh tun masing-masing. Sebab isu di dalam Nik Elin Nik Elin melawan kerajaan negeri Kelantan, sebab kerajaan negeri Kelantan melalui kuasa takzir telah mengubal undang-undang. Jadi isu kena tu tiada persoalan yang kita melarang ataupun kita melanggar perintah Allah. Tapi kita perlu sedar selagi mana perundangan yang dicipta oleh manusia, selagi mana perundangan yang ada dicampur baur dengan pendapat, dengan penilaian daripada manusia, seperti yang berlaku di dalam enactment jenayah Kelantan maka kita perlu akul juga memang ada kelemahan, memang akan ada sedikit ketidakadilan, dan benda-benda macam wajar untuk kita bincangkan, wajar untuk kita bahaskan, supaya kita dapat cari satu penyelesaian yang orang kata tadi lebih baiklah kepada semua maslahat masyarakatnya tadi. Sebab bila kita kata takzir, enactment jenayah Islam di Kelantan ni memang hukuman takzir. Manusia yang buat. Sama juga dengan undang-undang sivil. Manusia juga yang buat undang-undang sivil. Sekiranya kita merasakan bahawa undang-undang sivil boleh dicabar, kita boleh cabar juga peruntukan di bawah undang-undang sivil juga. Sebab in the end, takzir, kisahlah sama ada sivil ataupun sama ada Islam, nya masih dibuat manusia dan masih boleh dibahaskan kerana ianya bukan undang-undang berlandaskan hudud, bukan berlandaskan kisas yang sememangnya perintah Allah. Jadi kena yang sedang isu bahawa kita kena melanggar perintah Allah. Ini bukan macam kena ialah. Sikit lagi kami mungkin mau clarify lagi dengan Adam, sebab kes tu adalah kes yang boleh kami pada besar. Sebab di peringkat Mahkamah Persekutuan, kita ada 9 hakim yang mengadili sama ada undang-undang tu sah ataupun si sah. Kita mau cek keabsahannya lah. Jadi kita ada Ketua Hakim Negara, kita ada Hakim Besar Melaya, Hakim Besar Sarawak, Presiden Mahkamah Rayuan pun kami silap, and then 5 orang Hakim Mahkamah Persekutuan. Jadi dalam kes tu kita tengok ada 8-1. Maksudnya ada satu yang si bersetuju di atas alasan locus standi. Ya, kami mahu faham locus standi itu apa, dan adakah bilanya padanya si bersetuju sebab locus standi, adakah bermaksudnya si setuju sebab sebenarnya undang-undang tu sebenarnya sah macam ni kah, ataupun apa konsep locus standi sebenarnya supaya masyarakat faham? Okey, yang menarik soalan ni, sebab untuk locus standi secara bahasa mudahnya adalah kelayakan seseorang untuk melawan undang-undang ialah sama ada Nik Elin layak ke nya untuk melawan undang-undang Isu berkenaan dengan locus standi, cara mudahnya, kami bukan contoh bila bicara tentang undang-undang, kami bukan student undang-undang, tetapi kami nak berbicara berkenaan dengan undang-undang. Kami ada kelayakan sebenarnya. Jadi ialah yang berlaku dalam kes Nik Elin, sebab di dalam kes Nik Elin sebenarnya saya ada kelayakan pun untuk membangkitkan isu di peringkat saya ada kelayakan untuk orang kata tadi nak mempersoalkan undang-undangnya, sebab undang-undang yang
memberi kesan kepadanya untuk setakat hari itu. Sekiranya undang-undang yang memberi kesan kepada Nick Allen, makanya ada kelayakan lah untuk mengembak undang-undang untuk di peringkat yang lebih tinggi untuk fight. Tapi isunya kena tu sedar. Dan kita tengoklah dekat Facebook, dekat media-media sosial, orang kata hanya hakim daripada Sabah Sarawak saja yang memahami perundangan Islam ya, yang menjaga Islam ya. Tapi sebenarnya in reality nya berbalik kepada Nick Allen Dayak Kesit sebenarnya untuk fightkan kes tu di peringkat perundangan. Nya bukan bermaksud hanya hakim di peringkat hakim besar Sabah Sarawak saja yang Islam, yang hakim lainnya tadi bersifat liberal. Bukan macam ya maksudnya. Kena ialah. Maksudnya kami confirmkan lagi sekali, Hakim Besar Sabah Sarawak bukan menolak yang hukumannya siksa, tapi nya menolak sebab Nick Allen sendiri saya ada local standby. Sebab ya, bukan sebab keputusan daripada hakim-hakim lainnya tadi. Yes, betul. Bukan sebab keputusan daripada hakim-hakim lain, tapi sebabnya nanggah bahawa pada awal perbicaraan ni, pada awal kes yang Nick Allen saya dah apa-apa kelayakan pun untuk ngembak kes tu ke mahkamah ya aja. Sekiranya mun tertiba tadi kan, okey, situasi Nick Allen tadi nya dicabar di bawah mana-mana section di dalam Agreement Jenayah Kelantan, nya dicabar contoh di bawah dakwaan palsu. Nick Allen tadi didakwa di bawah ya. Okey, Nick Allen nya daya lah, nya ada kelayakan lah untuk bagi tahu dekat mahkamah bahawa nya tu ada kelayakan untuk fight kes tu di bawah sectionnya. Ya ada versi kelayakan. Kena tu kalau kita tengok sejarah kronologi, Nick Allen saya apa-apa background ataupun sebab untuknya bawa kes yang pada awalnya. Tu tadinya tiba-tiba di fight dan sebab ialah Hakim Besar Sabah Sarawak kata, oh nyatuk saya local standby sebenarnya, saya ada kelayakan pun. Ya yang keluarkan term busybody sia. Dekat sialah. Tapi berbalik kepada crux ataupun isu berkenaan pertindihannya yang memang adalah isu teknikal ya. Sebab para hakim 8 orang yang melihat ke arah konten, intipatinya ia sendiri. Macam ya. Okey, Adam ada sikit benda yang kami mungkin mau sentuh. Sebab bila kita bercerita, kita berbincang tentang Mahkamah Syariah, kita boleh lari daripada RUU 355. RUU tu dibentangkan oleh Presiden PAS pada waktu ya, Abdul Hadi Awang, untuk mengukuhkan lagi kekuatan ataupun martabat Mahkamah Syariah sendiri. Sebab pun kami tengok di situ, setakat tu apa yang Mahkamah Syariah boleh buat dari Akta 355 adalah penjara tidak lebih 3 tahun, denda tidak lebih 5,000 dan sebatan tidak lebih daripada 6 kali. Maksudnya setakat dia aja kuasa di Mahkamah Syariah. Jadi Adam merasa patutkah pada hari itu kita menguatkan lagi Mahkamah Syariah ya dengan memperkenalkan dengan meluluskan RU 355 tu. Sebab apa? Sebab kini tu kita dah kuasa Mahkamah Syariah tadi bukanlah hanya terbuang kuasa Mahkamah Syariah ya. Cuma nya mengikut apa yang sepatutnya nya boleh buat saja. Jadi kini tu adakah benda yang sepatutnya nya buat ya kita perkukuhkan lagi dengan beri sidat lebih kuasa ataupun kita hanya kekal dengan apa yang ada sekarang tu? Bagi pendapat Adam sebagai seorang publik lah. Okey, untuk RU 355 sebenarnya kita memang ingin melihat bahawa undang-undang syariah kita diperkasakan lah. Dan salah satu apa yang dipropos oleh dulu adalah dengan RU 355. Macam awang kata tadi, penjara tidak melebihi 3 tahun, tapi kalau di bawah RU 355, penjara tidak melebihi 30 tahun. Lepas saya tadi, kalau denda tidak melebihi 5,000, kalau tak silap di bawah RU 355 tidak melebihi 100,000 dan sebatan tidak melebihi 6 kali kalau yang kena tu situasi kena tu, tapi di bawah RU 355 sebatan melebihi 100 kali. Di situ kita dapat tengoklah perbezaan dari segi hukumannya. Tapi yang berbalik kepada berlaku ke tidak pertindihan di dalam seksyen di antara mahkamah sivil ataupun mahkamah syariah. Sebab yang paling penting, wa'imah atau wa'imah sekali mana pun hukumannya tinggi,
sekiranya masih berlaku pertindihan, isu yang sama akan turut dibangkitkan. Adakah kita boleh fight ataupun bawa kes tu di mahkamah sivil ataupun bawa kes tu di mahkamah syariah? Di pihak kami, secara personal kami asyik menolak usaha untuk memperkasakan perundangan dan kami menggalakkan juga RU 355 dibawa masuk ataupun diharmonikan di dalam agreement jenayah sedia ada, tetapi nya perlu terikat supaya tidak berlaku pertindihan. Itu saja. Jangan berlaku sebarang pertindihan kuasa di antara sivil dengan syariah. Sekiranya tiada berlaku pertindihan dan hukuman semakin meningkat, ya a good sign lah bahawa undang-undang syariah kita makin diperkasakan. Ya, pada pandangan kami lah. Mungkin kita boleh beralih kepada soalan terakhir lah daripada kami. Sebab apa yang kami perhatikan, benda tu yang menjadi satu benda yang besar sebab setengah ahli politik menggunakannya sebagai alat politik sedap. Beritahu kepada masyarakat misinformation ataupun benda yang sebenarnya sip terjadi pun. Kita sebagai kami asas sebagai mahasiswa, orang yang lagi berfikir secara intelektual lah, kita ada berbincang macam tu, kita mau clearkan benda-benda yang mungkin masyarakat di luar salah faham, kita mungkin try untuk guide tidak untuk faham apa situasi sebenar. Jadi soalan kami yang terakhir adalah macam ni cara kita sebagai anak muda tu untuk kita tingkatkan lagi literasi perundangan kita ataupun pemahaman kita terhadap apa law perundangan atau isu-isu semasa tu. Instead of kita just percaya bulat-bulat macam ni aja. Okey, terima kasih Awang untuk soalan yang menarik. Meningkatkan literasi perundangan kita lah kan. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah iqra. Kita membaca. Selagi mana kita boleh membaca, selagi mana kita boleh memahami sesuatu konsep, memahami sesuatu konteks berdasarkan pembacaan kita, silakan membaca. Sebab apa? Bila kita cuba memahami sesuatu ilmu melalui media yang telah diputar belit mengikut sentimen, mengikut agenda tertentu, political mileage, politik sekian-sekian, individu, in the end, ketulinan info yang Nya akan tulin daripada pengeluar info yang sepatutnya. Nya memang akan dibentuk mengikut naratif cerita orang sebelah sana. Ya, yang kita si mahu. Jadi sebagai seorang public ataupun sebagai seorang mahasiswa iqra, bacalah sesuatu berlandaskan penghakimannya secara direct. Kini tu banyak je kita jumpa di Facebook, di Twitter, ataupun you boleh minta juga dengan fakulti perundangan ke apakah. Nya ada ringkasan penghakiman. Ataupun kalau nak baca full case, kita boleh baca full case report. Tapi kami galakkan untuk public baca ringkasan penghakiman lah. Di dalam ringkasan penghakiman memang telah dihujahkan sebab apa kes tu berlaku. Sebab apa kes tu dihujahkan sedemikian. Sebab apa lapan bersetuju bahawa berlakunya pertindihan kuasa. Tetapi kalau kita tengok kepada naratif yang dibawa media, nya berbalik kepada sentimen politik yang ingin menjatuhkan sesuatu badan ataupun sesuatu entiti lah yang kita si mahu. Dan agak kasihanlah apabila kita melihat warga-warga yang kurang literasi perundangannya terus percaya bulat-bulat memandangkan seseorang itu seseorang yang ada orang kata dia nak background perundangan. Tapi Nya perlu faham kalau kita sebagai seorang marhain, kita cuba juga, usaha juga untuk mencari sesuatu fakta yang lebih orang kata tulin. Kami galakkan kita sebagai seorang student, sekiranya kita ada pengucahan ringkasan penghakiman nak sekisah dalam mana-mana kes ataupun berita ke apakah, tugas kita sebagai student, kita berikan terus, kita galakkan orang yang baca terus dan kita tengok selepas tidaknya baca berlaku perselisihan faham. Sekiranya berlaku perselisihan faham, kita open table, kita open discussion. Kita tengok macam mana kita berhujah. Dan bila kita berhujah bukan berlandaskan emosi semata tapi berlandaskan dengan fakta, berlandaskan dengan pemahaman yang bukan dibentuk oleh media. Sebab apabila kita berbahas dengan ilmu yang dibentuk dengan naratif ataupun sentimen politik, in the end debat ataupun discussion yang akan habis sebab masing-masing nak menang.
Padahal kita mesti menerima setiap bendanya ada yes or no-nya sendiri. Macam yalah, ya pada pandangan kami. Kita perlu ikra' membaca dan sebagai student, kita perlu itihar lah untuk berkongsi sumber-sumber yang sahih. Macam ya, sumber-sumber yang premier lah. Okay, so with that kami rasa maybe that ends our podcast untuk malam tu. Jadi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita saudara Arif Adam sudi untuk berkongsi pandangannya mengenai kes Nick Allen tu supaya kita di luar sedar bahawa kita juga mahasiswa ataupun student yang mampu berfikir juga. Maksudnya kita si terima bulat-bulat. Mungkin apa yang kami ngadam pada mungkin ada contradict dengan apa yang kita orang faham. Tapi nya membuka ruang kepada kita orang untuk berfikir. Dengan lagi banyak lagi sama ada ni yang betul, ni yang si betul ataupun mungkin dua-dua betul kita si tahu. Tapi berdasarkan perspektif kita sebagai orang yang membaca. Bukan orang yang dengar je cerita. Okay, with that kami mengucapkan terima kasih lagi sekali. See you dekat next episode of Podcast Anak Sarawak. Assalamualaikum.